Para rusul ya, para rasul sebelum daripada kamu qadis tuhzi'a, telah dimomokkan, telah dihina, telah difitnah, telah dipermain-mainkan. Itu ustuhzi'a tu. Maknanya dimomok, dihina, difitnah sebagai pembohong, difitnah sebagai ahli sihir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baik, hari ini kita sambung ayat 10 9 10 Sebelum kita masuk sambungan ayat ini, saya ingin menyentuh peristiwa Fathu Makkah. Peristiwa Fathu Makkah, peristiwa pembukaan kota Mekah. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka kota Mekah, seorang sahabat Nabi yang dilantik menjadi ketua perang, iaitu nama sahabat ni Sa'ad bin Ubadah. Nama sahabat ni ialah Sa'ad bin Ubadah. Oh, tak padam lagi, Masya Allah. Maknanya saya seorang je guna Allahu Akbar. Itu tanda saya seorang ya. Jadi nama sahabat ni ialah Sa'ad ibn Ubadah. Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu. Apa kata Sa'ad sebagai ketua perang masa hari pembukaan kota Mekah? Pembukaan kota Mekah. Kata Sa'ad, al-yawm yaumul malhamah. Kata Sa'ad, hari ini adalah hari perang. Hari ini adalah hari perang. Al-yawm yaumul malhamah. Nampak tak kamera kita? Dia whiteboard dia duduk belakang. Al-yawm yaumul malhamah. Hari ini adalah hari perang. Hari ini adalah hari untuk sembelih. Sembelih siapa? Sembelih penduduk Mekah. Al-yawm yaumul malhamah. Ya, sebab saat ni ialah sebab orang Mekah kan yang halau Nabi, orang Mekah yang fitnah Nabi, orang Mekah yang kutuk Nabi, orang Mekah yang seksa sahabat-sahabat Nabi dan sebagainya, ada yang mati dibunuh dan sebagainya. Jadi Rasulullah lari ke Madinah, buka balik. Maka sahabat Nabi sebagai ketua perang dia kata al-yawm yaumul malhamah. Hari ini adalah hari untuk perang, untuk sembelih. Pada hari inilah hari adallallahu Quraisyan dalam satu riwayat. Hari ini adalah hari untuk Allah menghina orang Arab Quraisy. Hari untuk hina Arab Quraisy. Jadi bila mana perkataan ini segera disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia segera sampai kepada Rasulullah sebab sahabat-sahabat Nabi yang asalnya Mekah mereka rasa bimbang. Sebab bila ketua dah isytiharkan perang macam ni, maknanya sahabat-sahabat yang lain tu bila jumpa orang Mekah akan bunuh dan sebagainya ya. Jadi ini satu kenyataan yang berbahaya.
Ya, satu kenyataan yang berbahaya yang tak sepatutnya diucapkan. Maka sahabat-sahabat Nabi berasa bimbang, mereka segera menyampaikan perkataan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka mendengar perkataan ini, maka Rasulullah pun jawab balik, bala al-yawma, ni yang ni kata Rasulullah, bala al-yawma yaum al-marhamah. Beda tak? Kata atas dia kata apa? Malhamah. Malhamah, hari perang, hari sembelih. Daripada lahmun daging, hari potong daging ni, potong kepala orang, lahmun, ya. Tapi Rasulullah kata, bahkan Rasulullah jawab balik, bahkan hari ni, hari buka kota Mekah adalah hari untuk marhamah, untuk berkasih sayang. Hari untuk berkasih sayang, ya. Bukan untuk perang, bukan untuk balas dendam dan sebagainya. Rasulullah dalam satu riwayat tambah sikit lagi, pada hari inilah a'azzallahu Quraisyan. Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala akan mengagungkan, mengangkat darjat orang-orang Quraisy. Ya, sahabat ni kata hina, Allah hina Quraisy. Rasulullah kata Allah akan muliakan orang-orang Arab Quraisy, ya. Ini perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Apa sebab saya nak sebutkan perkara ni? Saya nak sebutkan perkara ni kerana suasana negara kita ni macam tak berapa nak aman lagi. Walaupun kita dah habis perang pilihan raya, masih lagi duk berkecamuk lagi, kan. Jadi kita nak ambil konsep tu, nak gaduh lagi tu. Mana kita ambil perkataan yang atas tu, al-yaum yaumul malhamah, hari ni hari kita nak sembelih ni. Siapa kena kita sembelih. Kita jatuhkan bagi habis terus, kan. Dah, kita kena ambil yang Rasulullah kata tu, al-yaum yaumul marhamah, hari ni hari berkasih sayang. Dah habis dah. Kita dah perang dah. 2 minggu tu dah habis, dah tempur, habis dah, okay. Hari ni kasih sayang. Berdamai, ya. Berdamai, ambil balik, ya. Semangat Fathu Makkah, semangat pembukaan kota Mekah yang disarankan, yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau kita duk gaduh lagi ni, 5 tahun ni nak gaduh lagi ni, kita ambil yaumul malhamah tu. Dan Rasulullah dah batalkan. Rasulullah kita bala. Mana Rasulullah nak batalkan tu yang atas tu, yang tulisan merah tu, Rasulullah nak batalkan. Bala, bahkan bukan macam tu. Hari ni hari untuk berkasih sayang, ya. Kasih sayang, ya. Tak payahlah duk gaduh lagi, nak jatuhkan orang dan sebagainya, ya. Ini harap kita, ahli-ahli politik kita, masyarakat kita matang untuk mendepani dalam tempoh beberapa tahun lagi ni, ya. Ambillah konsep marhamah, kasih sayang yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, mana porak-peranda masyarakat, porak-peranda negara dan sebagainya, ya, tak selesai, ya. Kadang-kadang cakap maknanya bila dah jadi kerajaan, buat kerjalah. Buat kerjalah, jangan buat kerja parti. Buat kerja kerajaan, ya. Saya menteri, jawab soalan-soalan menteri je. Soalan parti tunggu sekejap, malam nanti pergi ibu pejabat, kita jawab soalan parti. Kan? Ini masa jadi duduk di kementerian cakap soal parti, tuduh parti sana tak betul dan sebagainya. Ini suatu pecah amanah. Tidak menjalankan amanah sebagai seorang yang telah diberi tanggungjawab, ya. Seorang yang telah mengangkat sumpah dan sebagainya. Itu tugas kita tu, ya. Tugas kita, ya. Jadi ambil asas penting, ya. Ambil asas penting, al-yaum yaumul marhamah. Hari ini adalah hari untuk berkasih sayang, bukan untuk kita saling membalas dendam, ya. Baik, termasuk semula pada ayat kita, ayat apa tadi? 10, ya. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ayat 10 suratul An'am. Ayat 10 suratul An'am. Firman Allah, وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ
yastahzi'un. Ya, messengers before you. Translation Inggeris ni saya ya. Para rasul ya, para rasul sebelum daripada kamu qadis tuhzi'a, telah dimomokkan, telah dihina, telah difitnah, telah dipermain-mainkan. Itu ustuhzi'a tu. Maknanya dimomok, dihina, difitnah sebagai pembohong, difitnah sebagai ahli sihir, apa lagi? Maknanya segala perkara yang tak baik lah. Segala perkara tak baik ditempelkan kepada para rasul sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ayat ini sebagai suatu tasliyah, sebagai suatu penawar hati, ya, nak bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ringan sikit beban Nabi tu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihina, difitnah, dihalau, diboikot dan sebagainya. Jadi bila beban tu makin berat, maka Allah mewahyukan walaqadis tuhzi'a bi rusulun min qablika. Rasul sebelum kamu pun macam tu juga wahai Muhammad, sama aja. Ya, sama aja. Jadi bila Nabi Muhammad dapat wahyu ni, makna lebih tenang sebab fitrah dia memang macam tu. Fitrah dia memang macam tu, ya. Maksudnya kalaulah kita ambil pula dalam konteks kita, kalau kita menghadapi masalah, kita tengok orang yang lagi banyak masalah pada kita, kita rasa tenang ke? Kita rasa sabu? Kita rasa tenang pasal orang lain pun lebih susah. Orang lain pun susah. Kalau kita ada masalah, kita tengok orang yang senang, lagi sabut. Kita lagi sabut kan? Kita lagi sabut. Kita ada masalah kesihatan, kita tengok orang tu berjoging, orang tu sihat, kita rasa kecewa, kenapa lah aku sakit dan sebagainya. Bila kita sakit, kita pergi hospital, maaf lagi banyak. Kita boleh berjalan lagi kan, boleh berjalan ke sana. Ada orang lain tak boleh berjalan kan? Kita rasa lapar kan. Jadi itu salah satu ubat dia. Salah satu ubat dia, tengok orang yang lebih susah daripada kita. Maknanya kalau soal kewangan, tengok orang susah dari kewangan dari sudut kita. Kalau masalah kesihatan, tengok orang yang diuji kesihatan lebih dahsyat daripada kita. Jadi kita akan rasa tenang. Itu falsafah dia tu. Kenapa Allah wahyukan ni? Apa hikmah dia? Itu fitrah manusia, bila tengok kisah-kisah sebelum dia yang lebih dahsyat, maka dia akan rasa lebih kuat. Ya. Ada nak tenangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa laqad istuhzi'a bi rusulin min qablika, ya, rasul dina. Fa haqa bil ladzina sakhiru minhum, maka turunlah, ya, maka turunlah terhadap orang yang menghina Nabi, memperlekehkan para Nabi, ya, menghina Nabi, memfitnah Nabi dan sebagainya tu, akan oleh azab makanu bihi yastahzun, akan apa yang mereka olok-olokkan. Ya, maknanya balasan dulu kena, ya. Allah Taala bagi cepat. Allah Taala bagi cepat, ya. Nabi Nuh, ialah lambat jugalah sampai 950 tahun Nabi Nuh dakwah kan. Tapi maknanya duk lama main hina Nabi Nuh, hina kutub Nabi Nuh dan sebagainya. Apa ni Nuh ni gila buat kapal atas darat, orang buat pilau, dia buat atas darat tu. Tak gila ke? Kan? Mereka mula mengolok-olok, Nabi Nuh alaihi salam, ya. Begitulah Nabi Syuaib ke apa semua tu, Nabi Hud dan sebagainya, Nabi Lut dan sebagainya. Jadi Allah Taala turunkan azab dengan sebab apa yang mereka olok-olokkan, ya. Jadi Nabi rasa lebih tenang, ya. Jadinya kita jangan mengolok-olokkan orang. Dasar dia jangan olok-olokkan orang apa sekalipun.
Ya, apa sekalipun. Sebab dia akan mungkin patah balik kepada kita. Walaupun agama lain. Jangan olok-olok. Kita tengok contoh orang jalan tempang. Kalau kita sebut dia tu tempang, nak menceritakan, tak ada niat nak hina, tak ada niat nak olok-olokkan, Allah lebih tahu hati kita. Tapi kalau kita sebut tu dia tu tempang jalan, bukannya betul sangat tu kan. Kalau kita das sekali tu jatuh tu. Teruk. Bahasa kita tu, bahasa kita. Itu bahasa nak sekadar sebutkan nak menghina. Nak menghina. Bahasa tu nak menghina. Boleh jadi kita naik kereta, naik motor, pang, accident, pagi kita patah, tempang juga macam dia. Kan? Jadi kita, ketika tu mungkin kita sedar, ketika tu mungkin kita tak sedar. Jadi kalau kita sedar, Allah, aku ni bulan sudah kata kat orang tu tempang kan, dah jatuh, Allah Ta'ala bagi kan. Boleh jadi tu, ya, boleh jadi. Faham qabil, turun balik, kena, ya, dengan apa yang mereka olok-olokkan. Jadi jangan olokkan orang, jangan olokkan orang, apa sekalipun, ya, apa sekalipun, tubuh badan dia ke, kehidupan dia ke, ya, susah dia ke, dia tu susah, pemalas dia tu kan, tak mau kerja kan, tak malas kan, ya, walhal kita tak tahu, mungkin dia dah usaha kan. Sebab tu dalam Quran, kalau nak bagi, kalau tak mau bagi, diam, ya, cakap baik ya, jangan duk hina orang yang minta tu, jangan duk hina orang yang minta, tak mau bagi sudah diam. Quran bagi asas kepada kita. Bila kita tak mau bagi tu, kita menghina dia. Ataupun kita bagi tu, kita hina dia. Nah, RM2 kan? Menyusahkan orang ni apalah dalam faham kata kan. Nak bagi. Tak mau bagi, diam. Konsep tu. Mana kita tak menghina. Kita tak menghina. Bila kita menghina tu, itu salah ya. Qaulun ma'ruf khairum min sadaqatin yatba'uha adha. Dalam Quran, qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairum min sadaqatin yatba'uha adha. Qaulun ma'ruf, perkataan yang baik, dan maghfirah, minta maaf. Ya, ni saya mampu bagi RM10 je ni. Kan? RM10 je yang dalam poket ni. Dalam poket semua banyak lagi. Dalam poket ni ada RM10 je. Tak tipu. Dalam poket ni RM10 je. Dalam poket ni ada RM10, saya bagi RM5 lah ya. Perkataan yang baik. Wa maghfirah tu, minta maaf, saya tak mampu bagi banyak. Saya mampu bagi banyak ni je. Minta maaf kepada orang. Ya. Perkataan yang baik, minta maaf, lebih baik daripada bagi sedekah. Diikuti dengan ungkit-ungkit, diikuti dengan menyakiti orang tu. Min sadaqatin yatba'uha adha. Lebih baik daripada bagi sedekah tapi diselit dengan perbuatan menyakiti orang. Jadi tak bagi tak apa. Kita minta maaf, saya tak mampu bagi. Minta maaf, saya tak mau bagi. Saya tak percaya kepada orang minta maaf. Itu tak tahulah menyakiti atau tidak. Ataupun diam, ya, ataupun diam. Jadi prinsip dia jangan istihza. Ya, istihza tu menghina dan sebagainya. Kita bimbang akan kena balik kepada kita, ya. Bukankah dalam hadis ada seorang perempuan masuk jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, jumpa Nabi. Kemudian perempuan tu pula badan dia agak gempal sikit kan. Kemudian dalam riwayat tu Sayyidatina Aisyah dia mimik muka kot. Mimik muka tu tengok perempuan tu macam nak pelekeh sikit lah. Tubuh badan tu. Dia mulut tak kata apa. Tapi muka di Sayyidatina Aisyah buat tu macam nak kata sesuatu, something tentang tubuh badan wanita tu. Maka mimik muka yang macam tu pun telah ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kadang-kadang tak kata. Tapi cara tengok tu, cara yang nak menghina,
nak mengutuk dan sebagainya, itu pun tidak dibenarkan dalam agama. Itulah makna dalam hati tu. Hati tu zahir kau. Maknanya dalam hati tu nampak pada iras wajah kita tu. Iras wajah tu kita tak suka, kita nak, kita pandang lekeh kepada orang tu, ya, kita pandang lekeh kepada orang tu, ya. Tuan-tuan tengok muka saya ni, tengok mata saya. Ada kata apa ni? Nak kata apa mata ni? Tak apa nampak ni kelabu dia nak tutup mata. Baik. Kemudian habis ayat 10, ayat 11 Allah Ta'ala firman lagi, qul siru fil ardi, katakanlah wahai Nabi. Nabi suruh, Allah Ta'ala suruh Nabi kata, siru, jalanlah kamu di muka bumi. Jalanlah di muka bumi, ya. Apa tujuan berjalan tu? Summanzuru, kemudian tengoklah, ya, tengoklah. Jalan dan tengok, ya. Jalan dan tengok. Siru tu jalanlah, jalan, ya. Ada satu jiran saya, ya, jiran saya. Jiran saya ni, dia perkenalkan nama dia, apa semua ni. Lepas tu, hobi dia. Saya tanyalah dia, hobi dia. Bak surau saya ni, setiap Khamis lepas subuh, dia ada majlis ta'aruf. Pagi tadi pun ada lah. Ya. Salah satu seorang tu, dia kata, hobi dia suka berjalan kaki. Suka berjalan. Suka berjalan. Memang dia ni datang surau berjalan kaki. Jalan kaki. Jadi saya pun bila dia suka berjalan, saya pun buatlah ringkasan dia tu, ambil gambar dia, bubuh nama, lahir bila, apa semua, alamat rumah semua. Saya kata hobi dia suka berjalan kaki, termasuklah jalan kaki ke surau, berjalan. Lepas tu saya pun post lah kepada WhatsApp group tu. Tuan tubuh kata, Ustaz, bukan berjalan kaki, mengembara. Dia kata hobi dia suka berjalan. Saya memang dia tengok dia berjalan kaki datang surau. Saya jalan kaki, naik motor, jalan macam tu. Dia jalan kaki ya. Oh, bukan berjalan gitu. Saya salah faham. Dia orang Pulau Pinang, saya orang Kedah Utara tu. Saya tak faham bahasa dia. Berjalan lah. Jom kita berjalan. Tapi naik kereta. Kata nak berjalan. Berjalan tu dengan makna mengembara apa semua tu kan. Rau, ronda, jalan tu berjalan. Saya salah faham. Orang utara memang kata kita berjalan. Saya salah faham itu. Saya ingat dia orang, dia cakap bahasa KL. Suruh jalan ni, jalan. Sarah yasiru jalan. Bukan suruh jalan tu. Kan suruh jalan tu. Tak kisahlah zaman tu naik unta ke, naik kuda ke, zaman sekarang naik kapal terbang ke, jalanlah. Mengembara lah. Siru tu mengembara, ya. Qul mengembaralah kamu, berjalanlah kamu. Tujuan dia summanzuru, tengoklah. Ini ambil ibrah. Ambil ibrah daripada apa yang kita tengok, ya. Ambil ibrah, ambil pengajaran, ya. Ambil ibrah kaifaka na'aqibatul mukadzibin, ya. What was the end of those who rejected truth? Apakah kesudahan, akibat? Kita kata akibat, akibah, akibat. Jadi akibat daripada perkataan Arab akibah. Dia punya end dia, ending dia tu, kesudahan dia tu. Apakah akibat? Apakah ending daripada perbuatan kesan mendustakan kebenaran? Mukadzibin maknanya mendustakan kebenaran. Jadi ayat 11 dia kait dengan ayat 10. Ayat 11 kait dengan ayat 10. Maknanya ayat 10 mereka hina Nabi dan sebagainya, Allah Ta'ala turunkan azab.
Cubalah kamu berjalan pergi tengok tempat-tempat orang kena azab ni. Ya, cari tengok ada kaitan tu ya. Tapi secara umumnya maknanya ayat ni menyuruh kepada kita mengembara lah. Mengembara, jalan, pergi mana-mana tempat dan sebagainya. Tengok kesan-kesan sejarah. Jadi maknanya kalau ada lawatan tu baguslah. Lawatan ya, melihat tempat sejarah. Tengok Fir'aun ya, dalam Quran Allah Ta'ala sebut bahawa Allah kekalkan Fir'aun itu ya, untuk menjadi ibrah, pengajaran bagi orang yang akan datang ya. Maknanya monumen Fir'aun itu kekal. Tapi baju Nabi Yusuf tak ada. Nabi Yusuf bagi baju kepada bapa dia itu ada dalam Quran, tapi baju Nabi Yusuf tu tak ada. Pasal Allah tak kekalkan. Fir'aun Allah kekalkan. Ya, bukan kata satu, banyak Fir'aun Allah kekalkan untuk menjadi pengajar. Jadi jalanlah. Jalan tengok ya. Bukan kata Fir'aunnya, banyak tempatlah di mana-mana sekalipun, negara China ke Jepun ke apa, apakah pengajaran yang kita boleh akibat mereka ya. Kemudian ayat 12 kata Allah ya, qul liman ma fis samawati wal ard, katakanlah wahai Nabi, liman ma fis samawati wal ard, bagi siapakah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ya, apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Jadi Allah Ta'ala boleh hukum, boleh turunkan azab dan sebagainya. Sebab apa? Semua di langit dan bumi ini milik siapa? Milik Allah. Qul lillah, jawabannya. Katakanlah ia milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita kena tanyalah siapa milik siapa. Salah satu soalannya nak mencari tentang Tuhan yang sebenar. Nak mencari Tuhan yang sebenar. Ya. Jadi tengok alam ni, siapakah yang menjadikan matahari? Siapakah yang menjadikan bulan? Siapakah yang menjadikan bumi, bintang-bintang, pokok-pokok dan sebagainya? Ya. Adakah yang menjadikannya itu makhluk? Tidak mungkin makhluk menjadikan makhluk. Makhluk mana yang nak menciptakan matahari? Kan? Macam mana nak buat makhluk, nak buat matahari? Sebab matahari itu jauh daripada kita dan tak mungkin kita menghampiri matahari. Ya. Baru ni ada satu ceramah cuplikan tu. Dia sebut bahawa guru dia terbang ke matahari, ambil tanah daripada matahari. Hebat guru dia ni, boleh terbang sampai ke matahari dan ambil tanah daripada matahari. Saya ulang 2-3 kali. Nah, apa maksud matahari ni? Mungkinkah matahari ni satu kampung, satu kawasan nama dia matahari? Bila saya ulang 2-3 kali, tak. Memang maksud dia adalah matahari yang atas langit tu. Jadi itulah mana hebat guru dia ni sampai boleh ambil tanah di matahari. Soalan dia, ada tanahkah di matahari tu? Ada tanahkah di matahari tu? Ya? Itu contoh ajaran sesat lah. Ada yang pelik sangatlah, mengarut sangatlah kan. Mengarut sangatlah ya. Jadi tak mungkin makhluk ya. Tak mungkin makhluk. Ya. Adakah Tuhan agama sekian yang menjadikan? Tuhan agama sekian pun wallahu alam, cerita kata mati dah, cerita kata sudah dilahirkan, sebelum ni tak ada, kemudian dilahirkan, kemudian bila dia sampai satu peringkat tertinggi dia menjadi Tuhan. Jadi adakah benda yang dianggap sebagai Tuhan ini yang menjadikan langit dan bumi? Tidak mungkin. Sebab langit bumi ada lebih awal daripada Tuhan-Tuhan ini. Kan, katalah patung, kita sembah patung ni. Adakah patung ni yang menjadikan langit bumi?
Ni baru buat, ni baru ada ni. Langit bumi dah ada lebih awal lagi. Jadi macam mana patung ni, dia tak ada, tiba-tiba dia boleh buat langit bumi? Kan? Mustahil lah. Mustahil Ada persoalan yang mengkaji tentang masalah ketuhanan. Ya, mengkaji tentang masalah ketuhanan. Saya tanya satu orang Buddha hidup atau mati? Buddha hidup atau mati? Dia kata, Buddha is alive in my heart. Saya tanya soalan, Buddha hidup atau mati? Dia tak jawab Buddha mati dia. Buddha hidup dalam hati saya. Buddha is alive in my heart. So saya jawab balik, ayah saya pun hidup dalam hati saya. Walaupun dah mati. Mak saya hidup dalam hati saya. Tapi mak ayah saya tak jadi Tuhan bagi saya. Okey? Saya jawab spontan. Mak ayah saya hidup, mak saya pun masih hidup dalam hati saya walaupun sudah mati. Jadi hidup. Ya. Mati pasti, tapi hidup, ya, dalam kurungan koma, hidup dalam hati. Hakikatnya mati. Ya. Jadi very baik tu. Sekarang hidup atau mati? Hidup dalam hati saya. Ayah saya hidup dalam hati saya. Ya. Jadi saya tak pernah anggap ayah saya sebagai Tuhan. Dia bukan Tuhan, dia adalah ayah saya. Dia makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jadi jawapannya lillah, bagi Allah. Maksudnya Allah boleh buat. Ya, Allah, kalau kamu hina Rasul, Allah boleh balas. Ayat 10. Ya, ayat 11 tengok apa yang Allah Ta'ala bagi balasan tu. Pasal apa? Semuanya adalah milik kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tetapi Allah Ta'ala tetapkan pula, kataba ala nafsir rahmah. Allah Ta'ala tetapkan atas zat Allah Subhanahu wa ta'ala akan kerahmatan. Allah tetapkan rahmat. Maka dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamma khalaqallahu al-khalqa, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan makhluk, kataba rabbukum ala nafsi, Allah Ta'ala telah menzahirkan atau telah menetapkan di atas zat Allah Subhanahu wa ta'ala, inna rahmati taghlibu ghadabi, inna rahmati taghlibu ghadabi. Konsep dia inna rahmati taghlibu ghadabi, sesungguhnya rahmatku, rahmat Allah mengalahkan ghadabi, kemurkaanku, kemurkaan Allah. Allah ada ghadab, tapi Allah ada rahmat. Antara ghadab, kemurkaan Allah dengan rahmat, rahmat tu lebih luas, lebih besar daripada kemurkaan Allah. Ya, itu maksud kataba ala nafsi. Jadi ayat 10-11 tu kan Allah boleh buat, boleh bagi balasan. Itu rahmat ke ghadab? Allah boleh bagi balasan kalau orang hina Nabi ke apa. Itu ghadab. Ghadab, kemurkaan Allah. Kemurkaan Allah. Jadi nak jawab balik, Allah akan cepat kan? Dah. Kataba ala nafsi, Allah Ta'ala tetapkan atas dirinya rahmat. Jadi untuk umat Nabi Muhammad ni, Allah Ta'ala tangguhkan dulu. Allah Ta'ala tangguhkan dulu. Ya, rahmat Allah mengatasi kemurkaan Allah. Jadi sebab itu kita tak ada apa-apa. Lawan Nabi ke, hina Nabi ke, tengok makin sihat, makin kaya. Ya, pasal apa? Karena kataba ala nafsi rahmah.
Allah Ta'ala tetapkan atas diri Allah rahmat dulu. Kemukaan tu Allah simpan dulu. Ya, kalau umat dulu terus bayar cash. Umat Nabi Muhammad ni lambat sikit. Lambat sikit. Kataba ala nafsi rahmat. Allah tetapkan atas dirinya rahmah, mercy. Jadi mana lebih baik? Bayar cash kah? Tangguh dulu kah? Ada. Bayar cash. Tangguh dulu. Sempat taubat. Kalau tangguh sempat taubat. Tapi kerana tak bayar cash ni lah, orang pun relax dulu, lambat lagi dan sebagainya. Kalau Allah Ta'ala tunjuk sekali bayar cash, tunjuk sekali 2 kali. Itulah. Tak kisahlah mana lebih baik itu, tapi maknanya itu ketetapan Allah. Itu ketetapan Allah, ya. Kataba ala nafsi rahmah. Jadi la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fi. Nanti Allah pasti himpunkan kamu pada hari kiamat. La raiba fi, tidak ada keraguan padanya pada hari kiamat. Allah pasti himpunkan. Karena Allah Ta'ala akan tangguhkan azab. Allah Ta'ala himpunkan kamu dulu pada hari kiamat, ya. Jadi yang ruginya alladzina khasiru anfusahum la fahum la yu'minun. Orang yang merugikan dirinya adalah orang yang tidak beriman. Orang yang merugikan diri adalah orang yang tidak beriman. Patutnya kita kata orang yang tak beriman itulah merugikan diri dia tak? Cuba tengok ayat. Tengok makna dia. Orang yang rugi diri dia adalah orang tak beriman. Atau orang yang tak beriman itulah orang yang rugi. Mana yang mana dulu yang patutnya? Orang yang beriman rugi? Orang yang rugi ialah orang yang tidak beriman, ataupun orang yang tidak beriman ialah orang yang rugi. Betul lah. Sama ya. Sama dari satu sudut. Sama ya. Orang yang rugi ialah orang yang tak beriman, ataupun orang yang tak beriman ialah orang yang rugi. Sama kan? Tapi dia mendahulukan rugi tu. Nak cerita ruginya tu. Nak cerita ruginya tu. Maknanya kalau kita tengok dari satu sudut sama aja. Orang yang rugi ialah orang yang tak beriman, orang yang tak beriman ialah orang yang rugi. Tapi nak cerita rugi tu didahulukan. Nak cerita ruginya alladzina khasiru anfusahum, orang yang rugi, confirm dah rugi ni. Mereka itulah orang yang tidak beriman. Karena kalau tak beriman confirm kerugian, ya. Jadi maknanya itulah perkara dasar pokok dalam agama kita ni ialah masalah iman dulu. Masalah iman dulu, ya. Masalah iman, masalah akidah dulu. Tapi kita jarang menumpukan kepada masalah iman. Kita kadang-kadang banyak menumpukan kepada masalah fadilat. Kita kadang-kadang terlalu banyak menumpukan kepada masalah fadilat, bukan masalah iman. Contoh, apakah fadilat amalan gini? Amalan selawat, lafaz selawat mana yang paling baik, paling afdal? Macam-macam bersih sana sini dan sebagainya, kan? Kita duduk cari hak fadilat. Ustaz A kata yang terbaik lafaz selawat begini. Ini saya ambil daripada syekh saya ambil daripada guru dia lepas uzlah 40 hari dapat selawat ni. Ini yang terbaik. Kita tanya pula Ustaz B kata yang terbaik yang saya ambil dari guru saya ni dia ambil daripada Saidina Abu Bakar dalam mimpi. Ini selawat yang terbaik. Okay, jadi kita duk main fadilat. Ya. Macam lebihan. Ya. Betul selawat tu panjang-panjang, ni panjang ni pun banyak. Kita tinggal hak Nabi tu. Nabi ajar Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad tu hilang, tenggelam.
Seolah-olah hak Nabi ajar tu lekeh. Kita cari hak ni, cari fadilat tu kan. Jadi bila tu hilanglah masalah iman tu. Fahum la yu'minu, kita nak masalah macam mana nak bagi orang beriman, macam mana nak berdialog dengan orang kafir, pasal sibuk dengan fadilat. Bukan kata salah, tidak, tapi tumpuan kita tu terlalu banyak kepada fadilat. Ya, sedangkan Quran ni tema dia bukan tema fadilat, tema dia iman tu, nak ajak orang beriman. Boleh baca daripada awal tu ya, beriman tak beriman, beriman tak beriman. Jadi kita dah lari daripada manhaj Quran, ya, bila mana tertumpu terlalu banyak kepada fadilat, ya. Yang Nabi ajar pun Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, pendek, terbaik, confirm. Ada apa lagi tanya? Dan kadang-kadang yang diajar tu pula yang bukan daripada Nabi, dan kadang-kadang pelik. Ya, ada satu selawat orang tunjuk kepada saya rasa tak puas hatilah peribadi saya. Pasal dalam tu dia minta kepada Nabi, adrikni ya Rasulullah, tolonglah aku wahai Rasulullah. Ya, ada selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam, adrikni ya Rasulullah. So baca selawat adrikni, tolonglah saya wahai Rasulullah. Kenapa nak minta tolong kepada Rasulullah? Ada siapa beramal? Jadi dia ajar benda yang bukan daripada Nabi, tak apalah, tapi dia ajar benda yang bertentangan dengan asas agama, iaitu minta sesuatu kepada, bukan kepada Allah, yang gaib, tapi bukan kepada Allah. Minta depan-depan kita tak apalah, ni gaib. Tambahan adrikni ya Rasulullah. Kalau adrikni ya Allah tak apa, tolonglah aku ya Allah, tak apa, pasal Allah Maha mendengar. Tapi bila minta kepada Rasulullah, Rasulullah tidak mendengar. Rasulullah tidak mendengar. Jadi dia bukan daripada Nabi, dia bukan daripada sahabat Nabi, bukan daripada tabi'in, bukan daripada ulama-ulama besar, bukan daripada Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah dan sebagainya. Bukan. Ni baru ni, baru datang. Kita jagalah supaya lama-lama kita bimbang, kita minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan ayat akhir pada pagi ini iaitu ayat 13, walahu ma sakana fil laili wan nahar. Bagi Allah benda yang tetap benda yang tetap, benda yang hiduplah, ya, hidup. To him belongs all that life, ya, yang hidup, yang menetap pada waktu siang, pada waktu malam, malam, wan nahar, dan pada waktu siang. Apa sajalah yang tetap, yang bergerak dan sebagainya tu, semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya milik Allah, ya. Wa huwas sami'ul alim, dan dialah Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Maha mendengar, Maha mengetahui, ya. Baik, habis ni kita ambil 4 ayat, ya, beberapa perkara. Jangan kita hina seseorang, ya, jangan kita pandang hina, pandang lekeh kepada seseorang, apatah lagi pandang lekeh kepada para rasul, lebih-lebih lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya, berjalanlah di muka bumi ini, tengok tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiganya, Allah Ta'ala tetapkan rahmat, maka kita perlu berusaha mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempatnya, carilah usaha untuk menguatkan iman, mengajak orang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. InsyaAllah nanti kita akan sambung semula, dan saya akan sentuh nanti kalau ada masa tentang perbuatan meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ada soalan? Bismillahirrahmanirrahim.
Tak ada soalan, alhamdulillah kita berhenti takat ni. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.